Baik, terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama kami di Hello Malaysia. Kita sedang membincangkan fiqh tandas. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Radio 24 yang mendengar kami secara langsung ketika ini. Baik, Ustaz Fathul Bari, tadi sebut soal kita sewa rumah ni. Kalau biasalah kita sewa rumah, kadang rumah orang lain pun kita sewa. Jadi soalnya sekarang ni, apabila ada najis mukhalazah yang seperti yang disebutkan oleh pemanggil kita tadi, bagaimana kita nak memastikan kesucian itu dari segi sudut Islamnya bagaimana? Okey, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi berkenaan dengan apa yang ditanyakan tadi berkenaan dengan najis mughallazah. Sekarang ni perkara pertama sekali kita perlu ketahui najis ni sesuatu benda yang kita dapat lihat, kita dapat rasa dan kita dapat baunya. Sekiranya perkara-perkara tersebut kita tak dapati di sesebuah rumah. Walaupun kita dapati tuan rumah ni belanjing. Contohnya, kita katakan tuan rumah ni belanjing. Sekiranya kita tak dapati najis ain anjing tersebut, dan khususnya yang dibincangkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang membahaskan salah seorang tokoh yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, membahaskan tentang hukum najis anjing. Kata dia yang dibahaskan oleh para ulama tentang najis anjing ini sama ada jilatannya, yang disepakati adalah jilatannya. Adapun bulu-bulu di tubuh badannya itu diperselisihi. Ada kata tidak perlu disamaknya, ada kata perlu. Okey, tak apa. Sekarang ni kita tak mahu nak membincangkan tentang soal anjing itu haiwan bahagian mana yang perlu disamak. Okey, jadi kita pergi kepada najis yang disoalkan sebentar tadi. Jadi sekiranya kita tidak melihat sesuatu pun, maka tidak jadi masalah. Tidak perlu kita nak bersusah payah untuk menyapu dan menyamak tanah rumah tersebut dengan tanah. Kerana apa? Jika kita lihat Nabi SAW mengharuskan seseorang itu membela anjing untuk tujuan menjaga rumahnya. Jadi, dan tidak dinukilkan dalam satu hadis pun Nabi SAW memerintah tuan anjing supaya menyamak tempat-tempat peliharaan anjing tersebut, dan sekiranya anjing tersebut masuk di dalam rumah kena menyamak, tidak. Bahkan Nabi SAW apabila mengharuskan kita membela anjing untuk menjadi sebagai haiwan buruan, ataupun anjing itu kita jadikan sebagai anjing pemburu. Okey, jadi apabila kita menembak contohnya jatuh seekor burung, yang mana kita lepaskan anjing tersebut dengan membaca bismillah contohnya, lalu dilepaskan anjing tersebut datang membawa kepada kita burung tersebut. Jadi tidak dinukilkan daripada Nabi SAW sekiranya anjing tersebut tidak merebut burung itu daripada kita, samak burung tersebut. Tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi perlu kita lihat perkara-perkara seperti ini. Kadang-kadang begitu juga timbul permasalahan makanan bekas. Bekas, seperti mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi, aku menetap di satu negeri, satu tempat yang mana makanan-makanan ataupun bekas-bekas pinggan-pinggannya daripada orang-orang kafir. Ramai orang kafir, perkampungan orang kafir. Lalu orang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana tentang pinggan-pinggan mangkuk ini? Maka kata Nabi SAW, kalau tak ada pinggan mangkuk lain, basuh dan makan. Tak perlu kita sampai, kadang-kadang ada seorang lelaki pernah bertanya kepada saya, dia kata dia selalu ke Itali. Selalu ke Itali untuk urusan bisnes dan sebagainya, dan dia dalam perjalanan dia membawa tanah. Mengapa? Kerana di Itali dia kata payah nak cari restoran-restoran Islam dan payah nak cari kedai-kedai makan Islam. Bahkan di hotel-hotel sendiri disediakan makanan yang mana bekas pinggan mangkuknya untuk khinzir dan sebagainya. Jadi terpaksa dia setiap kali nak makan dia sama. Islam bukan sampai ke tahap itu. Islam tidak pernah menyusahkan, bahkan Islam memberi jalan yang mudah untuk sesiapa pun. Itu yang jadi sampai berguni-guni tanah selalu kena bawa untuk samak kantin dan sebagainya, Ustaz. Ya. Baik, banyak ada pemanggil lagi sebelum saya pergi kepada Ustaz Fadlan. Hello. Assalamualaikum. Cik Mat Hari. Tak apa, putus panggil balik. Terima kasih. Baik, Ustaz, soalan yang kedua tadi Ustaz tentang apa yang disebut soal tanah ni dah dikomersialkan ni Ustaz. Jadi sebagai untuk tayamum sebenarnya, silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allah SWT nyatakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Sekiranya kita tidak bertemu dengan air untuk wuduk, kita boleh tayamum dengan apa yang ada di atas muka bumi yang suci. Dan terdapat juga dalam satu hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku masjid, bumi itu sebagai masjid, tempat solat. Mana-mana saja tempat yang suci boleh kita solat. Wa tahura, dan
apa sahaja yang di atas permukaan bumi adalah alat untuk kita bersuci. Dan ada riwayat yang mengatakan turbatuha, iaitu tanahnya. Okay? Saya ingat yang Imam Abu Hanifah, beliaulah yang mengkhususkan penggunaan turbah ataupun penggunaan turab, penggunaan tanah. Lain daripada itu, termasuk Imam Syafi'i tidak mengkhususkan perkara tersebut, mengumumkan apa sahaja yang berada di atas muka bumi, debu dan sebagainya, bahkan batu pun boleh dijadikan sebagai alat untuk bertayamum. Apa pun yang penting di sini, kita sebenarnya boleh melihat perkara yang mudah untuk didapati. Kadang-kadang kita tak perlulah nak beli. Kalau kita boleh pergi ke mana-mana, kita dapat ada debu dan ada tanah, kan. So kita rasa tanah tu tanah yang bersih. Kita boleh tepuk terus dan bertayamum terus, tanpa perlu kita beli tanah tersebut. Tapi mungkinlah dalam satu tempat yang tak ada tanah. Dan itu satu keadaan yang mungkin susah nak jumpa lah, tempat yang tak ada tanah. Kutub Utara mungkin, kan, Wallahu a'lam. Kutub Utara pun mungkin hadis tadi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, masjid ataupun tanah bumi itu dijadikan sebagai penyuci permukaan bumi. Jadi kalau di sana sesuailah dengan permukaan ais tersebut. Kalau di sini ramai pelik lah. Baik, kita ada pemanggil. Halo. Assalamualaikum Cik Umarul. Waalaikumsalam. Ya, silakan kita cakap pasal fiqh Tandas. Saya amat tertarik sekali dengan penjelasan Ustaz Fathul Bari. Dua-dua hebat ni Ustaz ni. Silakan. Saya amat seronok sekali dengan penjelasan tu. Tapi saya ingin bertanya kepada kedua ahli panel. Ya. Saya ingin bertanyakan pandangan kepada kedua panel. Saya punya seorang cucu. Ya, ada cucu Ya, cucu. Okey. Adik dia belajar sekolah agama. Dan satu hari, dia bila nak pergi ke tandas, buat kecil, dia berjalan ke bilik air, kemudian dia berdiri depan pintu tu, pintu bilik air tu, dia berdiri depan pintu tu, dia mengangkat kedua belah tangannya. Ya. Saya pun tengok, saya kata, kenapa tu? Saya kata, Tok, ini Ustaz mengajar, katanya kena baca doa masuk tandas. Ya. Saya kata, betul. Itu memang sunahnya. Ya. Tapi, saya cuba jelaskan kepada dia, sebenarnya tak semestinya kita nak perlu angkat tangan, tak perlu kita tegak berdiri membaca doa untuk kita masuk ke tandas. Sedangkan kita sambil berjalan pun, sebab kita dah tahu kita nak pergi tandas, misalnya kan kita nak pergi tandas. Ya, soalannya Cik Kamarul? Dalam perjalanan kita tu ke bilik air tu, maknanya kita tak perlu, kita dalam perjalanan tu kita boleh baca doa tu, kita boleh berdoa dan semua masuk bilik air. Ya. Tapi soalan sekarang ini, apakah cara penyampaian Ustaz tu dengan apa yang diajar oleh Rasulullah itu, ada sedikit perbezaan. Macam mana pandangan Ustaz tentang perkara itu? Baik, terima kasih. Karena kita akan beri jawapan selepas kita berehat seketika. Terima kasih kepada mereka yang memanggil kami dan insyaAllah jawapan akan diberikan oleh dua panel yang kami jemput khas ke studio. Jadi jumpa lagi selepas ini.